السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تحسن البدايات والنهايات، والصلاة والسلام على سيد البريات وعلى آله وأصحابه سادات القادات. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، alhamdulillah, yang dihormati sahibul fadilah Ustaz Said Lutfi Al-Idrus, yang dihormati sahibul fadilah Ustaz Rifai, yang dihormati sahibul fadilah Ustaz Ali, sahibul fadilah Ustaz Ridwan, sahabat saya sahibul fadilah Syekh Salahuddin daripada PDRM, tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada hari ini, telah diizinkan kita pada hari ini untuk bersama-sama hadir di dalam majlis salawat, majlis membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis menambahkan kecintaan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kalau dibicarakan tentang sahibul fadilah, para imam-imam yang berada di Masjid Bukhari, mereka lebih layak untuk berbicara di hadapan ini, tetapi kerana mereka mengada, panggil al-faqir yang tidak layak kerana amanah yang diberikan. Kita cuba untuk bersama-sama menerangkan apa yang dimaksudkan tentang kejayaan. Di hadapan saya mungkin ratusan para pelajar yang duduk berjiran dengan Masjid Al-Bukhari, ratusan juga para makmum yang hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang keluar daripada asrama datang ke masjid, langkah-langkah mereka semuanya dihitung oleh Allah dengan ganjaran setiap langkah mereka ke rumah Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang datang daripada rumah masing-masing, ada yang naik motor, ada yang berkenderaan, ada yang naik LRT, ada yang jalan kaki. Setiap langkah tuan-tuan, puan-puan akan dihitung, diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pada malam ini menjadi tetamu Allah. Bersyukurlah Allah menganugerahkan kepada kita kesihatan, menganugerahkan kepada kita kelapangan waktu. Digunakan kesihatan dan kelapangan waktu dengan ketaatan, diikatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di dalam bulan Safar. Hari ini berapa Safar? Hari ini 4 Safar. Alhamdulillah, ada pelajar kita jawab. Terima kasih. Hari ini 4 Safar, tuan-tuan. Kalau kita menceritakan tentang Safar, kenapa dinamakan Safar? Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, tak kala Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi ini ada 12 bulan.
Di antara bulan-bulannya adalah Safar. Kenapa dinamakan Safar? Safar ni adalah artinya sifir. Apa sifir? Kosong. Kerana apabila masuk bulan Safar, orang-orang Arab dulu tuan-tuan, dia akan bermusafir, pergi ke tempat lain, dan mereka akan rehlah, mencari ketenangan dan berhijrah daripada satu tempat atau pergi rekreasi. Jadi rumah mereka kosong, tu dinamakan Safar. Malah hijrah Nabi SAW mula daripada terakhir bulan Safar, lebih kurang 20 atau 21 Safar, sampai di Kuba 8 Rabiul Awal, sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Perjalanan Rasulullah SAW daripada Makkah ke Madinah mengambil waktu 25 hari lebih kurang. Kenapa tuan-tuan? Perjalanan Makkah ke Madinah, kalau sekarang ni kita naik kenderaan, kalau jam pun lebih kurang 6 jam lah. Kalau tak jam, sejam setengah ke 2 jam kalau bawa kereta laju tuan-tuan. Jadi perjalanan Rasulullah SAW, Makkah ke depan utaranya adalah Madinah, di belakangnya adalah Yaman, ataupun selatan daripada Makkah adalah Yaman. Rasulullah SAW melalui jalan nak pergi ke Madinah. Rasulullah pergi daripada selatan. Madinah tu utara, dia pergi daripada selatan, ikut pesisiran pantai. Kerana apa? Hebatnya Rasulullah SAW digelar, disifatkan dengan sifat al-fatanah. Apa sifat fatanah? Fatanah ni tuan-tuan, dia lebih daripada zaki. Zaki tu pandai, fatanah ni bijak pandai. Bijak pandai je Rasulullah, sampai strategi beliau, perancangan yang beliau atur untuk menjayakan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah mengikut jalan pesisiran pantai, atau lebih daripada perjalanan menghala ke Yaman pergi ke Madinah Al-Munawwarah, yang mengambil waktu lebih kurang 25 hari kurang lebih. Tuan-tuan, kalau kita cerita tentang hijrah, kalau kita cerita tentang kemerdekaan, kita akan melihat bagaimana orang-orang dahulu meletakkan waktu mereka dengan ada asas dan tujuan. Untuk memberi kemenangan Islam, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan hijrah. Mencapai kemerdekaan, orang-orang Melayu terdahulu telah bermusyawarah, mereka berperang, mereka merancang, mereka berbincang, yang akhirnya mereka menuju kepada kejayaan yang lebih hebat lagi tuan-tuan. Mereka dapat melaungkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, yang sekarang ini tahun 2022, beza umurnya adalah 65 tahun. Kemerdekaan Malaysia adalah tahunnya 65 tahun. Menunjukkan bagaimana asas waktu yang Allah Subhanahu wa taala sumpah dengan waktu tersebut, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan, merancang, berjuang untuk kemerdekaan. Itu di antara amal soleh yang telah dikecapi oleh kita semua. Bagaimana nikmat orang-orang yang merdeka, negara yang merdeka, kerana kemerdekaan itu adalah lafaz keramat yang ingin, yang dicita-citakan oleh orang-orang terdahulu
kerana ingin melihat bagaimana anak bangsa mereka menuju kepada kejayaan. Tetapi ada perkara yang lebih susah, ada perkara yang lebih sukar. Apa perkara yang lebih sukar? Apa perkara yang lebih susah? Mencapai kemerdekaan adalah perkara yang susah, tetapi mengisi kemerdekaan itu lebih susah jikalau kita tidak reti menilai usaha orang-orang terdahulu daripada para prajurit dan pejuang yang telah berjuang untuk memerdekakan negara ini daripada penjajah. Mengisi kemerdekaan bukan dengan menghancurkan negara dan kemerdekaan tersebut, tetapi mengisi kemerdekaan bagi seorang pelajar adalah mereka meletakkan diri mereka sebagai cendekiawan yang menyayangi negaranya kerana hubbul watan, cinta kepada negara itu adalah tanda seseorang itu beriman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat hijrah Nabi membawa kepada kejayaan, pejuang-pejuang terdahulu ingin mendapatkan kemerdekaan, mereka berjaya setelah mereka berusaha. Bagaimana soalannya, bagaimana kita ingin menjadi orang-orang yang berjaya? Apakah dengan membaca sejarah tanpa kita menghayati, ataupun kita menggunakan sesuatu alat yang tidak sepatutnya kita gunakan di rumah Allah? Lebih kurang macam handphone lah. Kita gunakan handphone di rumah Allah, sedangkan di dalam rumah Allah ini adalah tempat terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Apa Allah kata untuk orang-orang yang berjaya? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang yang beriman. Apa ciri-ciri orang yang berjaya? Qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang yang beriman. Ayat Quran yang Allah turunkan di dalam surah Al-Mu'minun, Allah menceritakan perincian orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah golongan orang-orang yang di dalam salat mereka khusyuk. Ayat yang lain daripada surah yang sama, alladzina hum fi salatihim yuhafizun, mereka yang di dalam salat mereka menjaga. Yang pertama khusyuk, dan yang kedua yang ayat seterusnya, beberapa ayat seterusnya, menjaga salat. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita lihat sewaktu kita mengangkat takbir, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sewaktu kita sujud, di antara dua sujud, apa doa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita duduk di antara dua sujud, kita baca Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosa aku. Dalam solat kita mohon kepada Allah, ya Allah, kerana apa? Kerana
manusia ini tempatnya adalah kesalahan dan kekhilafan. Yang sesama manusia harus didahulukan dengan pemohon maafan kepada manusia tersebut, dan hak Allah Subhanahu wa taala haruslah kita mohon kepada Allah, yang mana Allah menyatakan orang telah berjaya orang-orang yang beriman yang apabila mereka salat mereka khusyuk. Imam Ghazali menyatakan di antara syarat-syarat khusyuk untuk salat adalah memahami apa yang dibacakan. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosa aku. Warhamni, ya Allah sayangi aku. Wajburni, ya Allah tutup aib aku. Kadang-kadang kita melihat kita orang yang banyak dosa, pergi ke masjid, memakai kopiah, memakai jubah dan pelbagainya. Hanya Allah yang mengetahui dan diri kita yang mengetahui apa dosa yang kita lakukan kepada Allah. Orang lain tak nampak kerana kita pohon kepada Allah agar segala aib dosa yang kita lakukan ditutup aibnya. Tetapi yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pohon terdahulu, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihilah aku. Wajburni, tutuplah aib aku. Warfa'ni, angkatlah derajat aku agar aku dapat duduk bersama orang-orang yang beriman di akhirat kelak, bersama para anbiya, bersama para syuhada. Wahdini, ya Allah berikanlah kepada aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah berikanlah kepada aku kesihatan. Wa'fu anni, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku. Setelah pelbagai doa yang kita minta, pertama ampunkan dosa, dan yang kedua juga ampunkan dosa. Nak menunjuk apa tuan-tuan? Dalam sujud dalam julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, kalau kita fahami bagaimana orang-orang yang memahami tentang kekhusyukan salat, mereka akan melihat apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya, dicintai kepadaku di dunia ini tiga perkara. Yang pertama adalah wanita. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wanita kerana wanita itu adalah isteri, wanita itu adalah anak. Kasihi mereka, kita akan mendapat kedudukan yang tinggi. Didik mereka, kita akan mendapat kemaafan dan kedudukan yang tinggi. Yang pertama adalah an-nisa, dan yang kedua adalah at-tib. Apa tu tib? Yang tadi sewaktu kita berselawat mahalul qiyam, ada seorang adik yang bagi kita wangi-wangian. Itu sesuatu yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu kita datang di masjid, ada bau-bau yang tidak elok dimakruhkan kita, maka nak hilangkan bau-bau yang tidak elok itu haruslah kita meletakkan wangi-wangian, baik di baju kita maupun di mulut kita, kepada para perokok. Kerana kalau mereka berbicara, mereka akan memberikan suatu suasana yang tidak elok kerana harumnya bau perokok di mulutnya itu, tuan-tuan. Dia berikan kepada kita adab dan adat bagaimana untuk menutupkan kebusukan dengan meletakkan minyak wangi. Dan yang ketiga, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, waju'ilat
Allah dijadikan kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat. Kita dalam solat ni kita rasa khusyuk dan kita gembira. Di dalam solat selepas kita gembira, kita rasa bahagia. Kerana apa kita rasa khusyuk dan kita rasa bahagia? Kerana di dalam Fatihah saja Allah menyatakan nisfuli wal nisfuli abdi. Separuh untuk aku dan separuh untuk hamba-hambaku. Dalam Fatihah saja. Belum dalam sujud, duduk di antara dua sujud, belum dengan perkara-perkara yang lain. Bagaimana doa-doa yang kita baca semuanya kembali kebaikannya kepada kita. Maka tuan-tuan, Allah menyatakan qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bila sesuatu yang tidak memberi manfaat, maka hendaklah kita menjauhkan daripada diri kita agar waktu yang diberikan kita mendapat manfaat sebagaimana kejayaan orang-orang terdahulu. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin. Dan kepada kemaluan-kemaluan mereka jaga kecuali kepada para isteri mereka dan kepada ammah-ammah ataupun hamba-hamba sahaya yang telah dihalalkan Allah kepada mereka. Di sini 3 perkara tuan-tuan. Yang pertama, salat khusyuk. Yang kedua, menjaga kemaluan. Yang ketiga, amanah yang Allah berikan hendaklah dia menjaga amanah tersebut. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, inilah sekadar perkongsian kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkongsian kita perkongsian yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat malam Jumaat untuk mengetahui orang-orang yang beriman selebihnya, tuan-tuan bacalah di dalam surah Al-Mu'minun menceritakan bagaimana sifat orang-orang yang berjaya daripada orang-orang yang beriman, agar kita semua senantiasa meletakkan diri kita sebagai orang-orang yang berjaya. Di antara sifat orang-orang yang berjaya juga dikatakan oleh para ulama adalah mendekatkan diri dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam azan Allah menyatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada kejayaan, marilah menuju kepada solat. Semoga solat kita ini dapat mengikat diri kita kepada kejayaan. Daripada menghambakan diri kepada hamba Allah, pergi menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah fala taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.